Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kitab Jawi yang kita pakai ke surat 11. Wa amma burhanu wujubi ta'ala wa amma burhanu wujudihi ta'ala fa hudusul alami li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa bi nafsihi lazima an yakuna ahadul amrayni al-mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alayhi bila sababin wa huwa muhalun. Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu wujudihi ta'ala fa hudusul alami li'annahu law lam yakun lahu muhdisun bal hadasa bi nafsihi lazima an yakuna ahadul amrayni mutasawiyaini musawiyan li sahibihi rajihan alayhi bila sababin wa huwa muhalun. Baca terjemah dia kata dia, adapun bukti wujud Allah Ta'ala itu iaitu baharunya alam, kerana sekiranya tiada yang menjadikannya, bahkan ia terjadi dengan sendirinya, nescaya berlaku salah satu daripada dua perkara yang bersamaan, yang sama bagi rakannya, yang lebih atasnya tanpa sabab, dan ia adalah mustahil. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, masih memberikan kelangsungan hayat pada kita. Alhamdulillah, dapat kita Islam. Alhamdulillah, diberi kita boleh taat, jauhkan maksiat. Alhamdulillah, diberi kita minat untuk terus nak belajar, memahami, mengenali Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dibukakan pintu hati kita untuk sentiasa berada dalam redha dia. Alhamdulillah, Alhamdulillah diberi kesihatan, kelapangan masa, keupayaan. Boleh insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan tengah hari ini meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin. Ada sekalian, kita nak sambung ni, nak mula masuk kepada isi kitab yang nama kitab ini diberi, kitab Matan Ummul Barahin, kitab ibu. Dia teras, dia adalah umbi, pokok, usul bagi segala burhan, segala dalil-dalil. Jadi bab kita nak bicara ni, setelah dihitungkan dan disenaraikan kepada kita dengan pembahagian-pembahagian yang kita dah bicara, ada nafsiyah dia, salbiyah dia, ma'aninya, ma'anawiyahnya, sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat harusnya, maka dia nak masuk ke dalam bab yang istilahnya dipanggil bab burhan. Burhan ni apa? Yang ni kena kenal dan faham sikit. Burhan ni bahasa mudah terjemah kita dalil. Kaedah dalam bahasa kitab khasnya, tak dipanggilkan burhan mesti dia adalah mesti menggunakan satu tata cara berfikir dengan menyusun beberapa rangkai kata ayat yang tertentu untuk menghasilkan natijah. Itu ayat dia, burhan ni. Terjemah selalu disebut dalil kan. Dalil ni pun kena orang tak faham. Kalau sebut dalil, ambil situ dulu sebelum ke burhan itu. Dalil ni apa? Dalil ni adalah sesuatu yang menunjuk kepada sesuatu.
sesuatu yang menunjuk kepada sesuatu, dalil. Kalau bahasa Arab Melayu terjemah ke Melayu ni, dalla yadullu dalalatan fahuwa dalil. Dalil ni adalah sesuatu yang menunjuk kepada sesuatu. Ada sesuatu yang menunjuk, tu dalil. Apa yang ditunjuk, itu dipanggil madlul. Itu istilah dalil lah. Kalau nak faham dalil pun daripada Quran hadis, bukan semua orang pandai nak faham dalil Quran hadis. Kadang-kadang tengok terjemah bukan kaedah dalil. Dalil dia ada cara nak ambil istinbat, nak ambil istidlal, nak ambil faham dengan kaedah dilalah. Ada dilalah akliyah, dilalah adiyah, dilalah iltizamiyah, ada dilalah nama dia lafziyah, ghairul lafziyah, macam-macam pembahasan dalil. Kalau tak pernah belajar bab dalil, macam mana nak kenal dalil walaupun dalil duduk depan mata? Satu zaman sekarang, zaman orang duk sibuk berdalil-dalil, apa sikit mana dalil, mana dalil, mana dalil. Kadang orang sesat pun dia kata dia ada dalil, atau kelakar tu Wahabi pun dia kata dia ada dalil, sedangkan mana ada dalil atas dia. Dalil yang dia kata dalil tu, dalil katok atas kepala dia balik. Dia yang faham itu adalah dalil yang menunjuk kepada madlul yang dia nak akidahkan, yang dia nak sampaikan, sedangkan salah cara dia faham dalil. Baik, jadi kalau itu dalil ni apa? Dalil ni sesuatu yang menunjuk, penunjuk, dalil. Kalau ambil bahasa dulu, dalil tu Allah. Kalau dengan bahasa dalil ni apa? Dia fahmu amrin min amrin, mayufhimu amran min amrin, perkara yang boleh memahamkan satu perkara dari satu perkara yang lain. Itu dalil. Contoh misalnya, kita ambil bila sebut dalil ke Quran, hadis. Satu contoh Quran, alhamdulillah misalnya, terjemah asal tu, segala puji milik Allah. Apa dalil? Kita tak pandai nak berdalil tu kan. Sekali lalu kalau sebut, dia nak faham dalil ni mesti faham disiplin bahasa. Kalau bahasa, kaedah bahasa. Jadi nak faham apa? Alhamdulillah. Panjang lah kalau saya nak sebut, lerit pula ni. Pasal huraian bab dalil ni bukan satu perkara senang. Pula tu bukan semua orang boleh ambil dalil. Dia punya satu disiplin sangat besar untuk proses istilahnya istidlal. Bukan semata baca Quran dalil kan. Ramai orang awam kita sangka macam tu. Pasal tok guru dia pun sebut macam tu. Satu dia anggap mudah aja baca Quran hadis. Mana dalil Quran hadis, mana dalil Quran hadis. Bagi hadis depan mata dia, dia tak faham dalil. Saya duk ngajar pun saya sering sebut pengalaman saya jumpa puak-puak yang keras kepala ni. Kita sebut hadis depan mata dia, sebut Al-Quran depan mata dia, dia tak faham apa benda kita sebut tu, padahal tu dalil. Saya ambil mudah aja untuk faham dalil. Khasnya dalil kita sebut ni, dalil puak-puak yang sesat dia kata tu dalil. Dalil Allah atas arasy, apa dia? Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dia kata tu dalil Allah atas arasy. Tak betul. Itu bukan dalil, bukan dalil atas arasy. Dalil itu dalil istiwa 'alal arsy, bukan Allah atas arasy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa, dia istawa 'alal arsy, bukan Allah 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Atau seumpama lafaznya itu ada beberapa lafaz lah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ta'alu 'alal arsy tu di atas istawa, bukan Ar-Rahman 'alal arsy. Kalau Ar-Rahman 'alal arsy
pun walaupun kaedah bahasa boleh menunjukkan satu dalil, tapi kaedah akal melawani, menyanggah dalil tu. Tu saya kata panjang lah nak sebut. Sebut sekali lalu tak faham tu yang bengap, diam. Lebih baik daripada cakap tapi menunjukkan dia lagi bengap, lagi bodoh. Syarah tu menunjukkan lagi bodoh daripada dia diam. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Fokus kita pada 'alal arsy tu, yang dia duk faham atas arah tu. Apa yang atas arah tu? Istawa 'alal arsy. Bukan Allah atas arsy, bukan Ar-Rahman 'alal arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Istawa 'alal arsy tu takluk pada istawa. Tak faham? Macam mana nak faham? Huruf jar pun tak kerti. Huruf jar nak faham bukan semata-mata tengok ala di atas aras, di atas aras. Allah di atas aras. Bukan faham macam tu. Kaedah dilalah Arab banyak benda kena faham. Bila huruf jar dia tak boleh menunjuk atas makna dia sendiri. Dia mesti menunjuk di atas bantuan satu kalimah lain, antaranya tempat dia bertakluk. Setiap huruf jar mesti ada tempat takluk. Ar-Rahman 'alal arsy. 'Alal arsy tu nak takluk kat mana? Kalau yang tu pun tak boleh jawab, macam mana nak bahas dalil? Baik. Saya nak sebut tu dalil apa? Itu dalil Quran. Dalil Quran dia kena mengaji suku. Kitab kita pakai ni dia adalah kitab ringkasan daripada Quran dan hadis. Bahkan nak dalil daripada Quran dan hadis, dia bukan satu perkara senang, pasal makan masa yang sangat panjang untuk mempunyai kebolehan untuk memahamkan didalah yang ada dalam Quran dan hadis. Bahkan ada disiplin Quran hadis, dia kena faham dia punya muhkam, dia mutasyabihat, dia am, makhsus, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, macam-macam lah, nasih, mansukh. Mesti faham semua disiplin-disiplin ilmu untuk membahaskan hukum hakam, baru boleh nak faham dilalah yang ada pada lafaz dalam Quran, dalam hadis. Kalau tidak, tu saya kata nampaknya cerdik sebut dalil, rupanya lagi sebut dalil lagi nampak bodoh. Lepas tu saya ngaji tutup guru yang bila faham prinsip-prinsip ni, kalau ada lah buat yang bodoh tu, bahasa mudah itu, sebut ayat Quran situ sebagai dalil dia bukan takjub dengan ayat Quran yang disebut sebagai dalil tu, bahkan lagi dia tampaknya nak tampaknya dia siapa? Sesat cara dia berdalil, kerana dia bukan ahli istidlal. Dia faham dalil pun dengan terjemah, itu bukan kaedah istidlal. Baik, jadi kita nak belajar dengan kitab kita ni yang nama Ummul Barahin ni, kita bukan nak belajar dalil memaham Quran hadis, yang lafaz Quran hadis, kan? Pasal disiplin nak memaham Quran hadis ni besar pelajaran dia, berlaku ketat. Baik, disiplin dia nak ajar kat kita mengenal Allah Ta'ala ni macam mana dia dah syarat awal kitab kita belajar dulu. Apa dia? Dia kata fayajibu ala kulli mukallafin ay syar'an ay ya'rifa ma yajibu lillahi ta'ala wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wajib setiap atas mukallaf mesti ma'rifatu ay ya'rifa ma yajibu, mestilah mengenal apa sifat wajib Allah Ta'ala, mengenal sifat mustahil pada Allah Ta'ala, mengenal sifat harus pada Allah Ta'ala. Dan dia ada bicara bab ukur akal, kita ada bicara sekali lalu, antara alat yang dipakai untuk mengenal Allah Ta'ala adalah akal. Jadi burhan ni dialah satu kaedah dalil menggunakan akal. Akal anugerah besar Allah Ta'ala bagi kita. Akal adalah sabab untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Apatah lagi kaedah nak mengenal Allah Ta'ala ni dengan disiplin, ambil semua parti Quran dan hadis, mengenal Allah Ta'ala ni dengan menggunakan akal. Dan inilah akal yang menyebabkan lebihnya kita manusia daripada binatang. Tanpa akal yang boleh mengenal Allah Ta'ala, hina kita lebih daripada binatang lagi, bahkan lagi sesat daripada binatang pasal tak kenal Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Satu ulama ambil kesimpulan supaya jangan jadi macam binatang tu, dia ajar kat kita disiplin macam mana nak keluar daripada hina, macam lebih pada hina binatang, supaya jadi orang berakal,
Dan akal tu guna untuk apa? Untuk kenal Allah Ta'ala. Dan untuk mengenal Allah Ta'ala ni, disiplin istilahnya dia panggil burhan. Kaedah pendalilan ni dia panggil burhan. Jadi burhan ni khas untuk nama dalil menggunakan kaedah akal. Kaedah akal. Jadi yang tadi tu saya tinggal lah ayat Quran tu. Pasal nak sebut dia panjang. Saya sebut huruf jar mesti ada tempat taluk. Wa aujiban ta'liqa hal fil jarri wa dhurfi bil fi'li wa shibhin yajri si wal madini wal la'ala laula wal faq wal kafi fi ra'yin khilafil aula. Kena ingat syair-syair satu-satu, kaedah-kaedah bahasa dalam bahasa Arab. Kalau syair tu pun tak mesti dengar, macam mana nak bahas? Huruf jar tu, wa aujiban ta'liqa harfil jarri, perwajibkan ta'alluq huruf jar. Huruf jar pun tak kena, ta'alluq huruf jar pun tak faham. Apa dia ta'alluq? Muta'allaq dia macam mana? Ta'alluq am ke ta'alluq khas? Apa dia lah tu? Tak boleh faham tu. Dia kata balik lah, tak boleh sembang dengan kau, badan jadi sesat. Okey, jadi saya tak panjanglah ke sana. Panjang umur belajar, tambah duduk pondok memang kena mengaji kat tu. Itulah benda-benda yang tuan-tuan dan para ulama kita ajar. Baik, yang kita nak belajar ni bukan nak ambil kaedah faham daripada lafaz Quran hadis yang saya sebut dengan kaedah nama dalil tadi, yang ada macam-macam ilmu nak bahas itu, tapi dia ajar kita nak mengenal Allah Ta'ala menggunakan dalil akal. Dan dalil akal ni pun bukan semata-mata ambil akal semata-mata, bahkan dia dalil akal yang Allah sendiri tunjuk dalam Quran bagaimana nak memahamkan dan mengenali Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah Ta'ala dengan menggunakan akal. Bahkan Allah Ta'ala memuji orang-orang yang berakal. Begitu banyak lafaz dalam Quran Allah Ta'ala sebut dan puji pada orang-orang yang berakal, bahkan menghina, mencerca sesiapa yang akal yang ada diguna dia tak mau gunakan tu untuk menjana dia, dan disiplinkan dengan cara berfikir yang betul untuk mentauhidkan Allah Ta'ala. Berapa banyak ayat Quran sebut inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun liqaumin yatafakkarun qaumin yafqahun ulil albab ulil nuha. Banyak dalam Quran, banyak sangat. Tak nak ambil pengajaran dalam Quran, Allah Ta'ala kata afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi nak cerita apa? Cerita tu semua kaedah berfikir. Dah tu ulama ajar kat kita untuk mengenal Allah Ta'ala ni menggunakan akal. Bukan maksudnya nak mengedepikan Quran dan hadis, bukan, tapi menyambut panggilan Allah Ta'ala, suruhan Allah Ta'ala yang menganjurkan kita supaya jadi orang yang berakal. Dengar elok-elok ayat tu. Yang ni kalau bapak Wahabi dia bengap, kita sebut macam lain, dia faham macam lain. Kata dia sikit-sikit pakai akal, sikit-sikit pakai akal. Betul, tak pakai akal nak pakai apa? Pakai kepala lutut, pakai buntut. Macam tu lah bahasa kasarnya kan. Akal lah pakai. Cuma ramai rata-ratanya dia pakai akal semata-mata akal, dan dia tak faham pun disiplin akal tu macam mana. Kaedah burhan ni dia nak mengajar satu prinsip. Kalau kita belajar akidah, satu guru kita sebut macam ni, apa dia? Pasal jalan kita nak makrifah Allah, nak kenal Allah, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus ni senarai dah diberi. Kaedah kita nak mengenal ni memang paling mudah, dan alat yang paling sempurna ada kat kita, dah siap. Dia tak payah mengaji, cuma susun lagi betul aja. Apa dia? Akal lah. Nak mengaji dalil, saya nak tanya gini, tahu nahu, tahu surah, tahu balaghah, tahu ilmu istiqaq, tahu usul fiqh, kenal am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, kenal. Nasih, mansuh, apal? Mana satu? Mutawatir, aziz, mufrad, mursal, sahih, hasan, kenal. Menggelabak tanya gitu, baru tahu nampak codek. Untuk apa alat yang ada kat kita? Akal lah. Satu ulama kita mengajar kita untuk mengenal Allah Ta'ala ni, dia bukan mengajar kita untuk kita pandai ambil dalil pada Quran, bukan? Bukan semua orang ahli untuk faham Quran. Bahkan orang bukan ahli dengan Quran dan hadis boleh jadi sesat. Dengar elok-elok ayat tu. Untuk alat yang digunakan
yang digunakan yang memang ada kat kita, macam mana pun kena display ni elok, pasal tak erti beza nanti hukum adat dia katakan akal sivil dia kata akal betul. Yang tu yang akal kita perlu pimpinan, dan pimpinan tu macam mana ni ulama nak pimpin kat kita dengan disiplin apa yang ada, memang bernatijah dia mengenal Allah Ta'ala. Baik. Jadi asal nak sebut kita nak belajar burhan ni dia atas prinsip apa? Dia atas prinsip ulama kita ajar macam ni. Kita nak kenal Allah Ta'ala direct tak boleh, pasal kita tak boleh nak kenal zat Allah Ta'ala hakiki, tak boleh. Tak boleh kenal zati zat Allah Ta'ala. Boleh faham saya cakap apa? Zati zat Allah Ta'ala kita tak boleh kenal. Bahkan kalau ada orang yang duk akidah salah, macam saya sebut Wahabi tu, dia faham Allah ada di atas, Allah di arash, Allah ada muka, ada tangan. Itu salah cara mengenal Allah Ta'ala. Bukan macam tu cara mengenal Allah Ta'ala. Itu istilahnya mendetailkan Allah Ta'ala. Itu istilahnya menghurai Allah Ta'ala. Itu mengkaifiatkan Allah Ta'ala. Allah ada muka, Allah ada tangan, Allah ada atas, Allah turun, Allah naik, Allah senyum, Allah beratur, Allah berbaring. Gila belajar Tuhan macam tu. Allah salah tu belajar macam tu, pasal dia nak kenal Allah Ta'ala direct. Dia nak kenal Allah Ta'ala ni kalau boleh nak kenal Allah tu, Allah ada muka yang layak, dia nak kenal macam tu. Sedangkan bukan macam tu ulama ahli sunnah wal jamaah kita ajar kepada Allah Ta'ala macam mana kenal Allah Ta'ala. Bahkan cara mengenal Allah Ta'ala ni macam mana, kaedah dia tu yang digunakan, kaedah burhan. Apa dia? Kenali Allah Ta'ala melalui makhluk. Pasal mana ada makhluk yang bukan makhluk Allah Ta'ala. Saya nak syarah tu nanti saya sebut ni, senang je faham insya-Allah. Dengar, mana ada makhluk yang bukan makhluk Allah Ta'ala? Betul ke saya cakap? Ada tak makhluk yang memang makhluk yang boleh berdiri sendiri tanpa Allah Ta'ala? Ada? Oh, itu semua makhluk adalah makhluk Allah Ta'ala, betul? Jadi apa natijah dia? Makhluk adalah hasil daripada perbuatan Allah Ta'ala. Bahasa lain, makhluk adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Semua makhluk ni, kalau nak guna bahasa Melayu ni, dia ialah hasil kerja Allah Ta'ala. Kalau nak guna bahasa hasil kerja, in brackets, inverted commas, semua makhluk ni adalah kerja tangan Allah Ta'ala. Kerja tangan, dengar elok, jangan faham Wahabi gila babi tu. Apa maksud kerja tangan? Dia lah hasil daripada perbuatan Allah Ta'ala. Mana ada makhluk yang bukan ciptaan Allah Ta'ala. Jadi ulama mengajar kita kaedah burhan ni, kaedah menggunakan akal, yang bila makhluk ni dah pastinya adalah tak boleh berdiri sendiri, makhluk ni mustahil wujud sendiri, mesti dibuktikan sejelas-jelasnya bahawasanya memang makhluk ni adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Makhluk ni adalah istilahnya asar Allah Ta'ala. Apa asar? Hasil setelah Allah Ta'ala dia buat makhluk, apa yang terjadi ni, inilah hasil mahsul perbuatan Allah Ta'ala kepada makhluk dia. Bila sebut makhluk ni, ada makhluk dia makhluk rupa manusia, ada haiwan, ada tumbuhan, ada makhluk tak bernyawa. Itu sebut yang kita boleh nampak. Ada yang tak nampak, ada jin, ada malaikat, ada arash, kursi, Lauh Mahfuz, ada alam yang tak nampak kat kita. Semua tu alam makhluk, masih ciptaan Allah Ta'ala. Allah memang kita tak nampak, tapi walaupun dia ghaib, dia bukan macam ghaibnya malaikat. Malaikat ghaib lah. Allah ghaib tak sama martabat ghaib Allah Ta'ala dengan malaikat. Ghaib Allah wajibul wujud, ghaib malaikat jaizul wujud. Panjang tu kalau saya syarah tu. Cukup saya sebut sekali lalu tu, asal nak sebut makhluk, nak ambil dia kaedah burhan ni apa? Makhluk adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Jangan tak telan nak tu. Jangan tak telan. Makhluk ni ialah asar daripada af'al Allah Ta'ala. Pasal Allah bila dia buat sesuatu, bila dia buat, tentulah akan ada hasil apa dia buat. Jadi makhluk ni hasil mahsul daripada perbuatan Allah Ta'ala. Ini faham tak tu? Takkan tak faham. Cuma kita ni
walaupun memang satu keputusan kita boleh dapat makhluk ni hasil mahsul pada Allah Ta'ala di atas kebijaksanaan dia yang dia buat sesuatu tu, daripada sesuatu yang dia buat dengan tu kita mengenal sabab, yang turut istilahnya terganggu kita untuk boleh mengenal Allah Ta'ala dengan melihat makhluk. Bahkan kat diri sendiri pun kadang-kadang kita tak kenal Allah kerana tertutupnya kita dengan sabab, tertutupnya kita dengan proses adat. Tertutup, faham? Tertutup ni dia bukan bodoh gitu kan, tapi menang proses adat dan kebiasaan hingga kalah hukum akal. Dahaga cari apa? Bila minum air rasa apa? Memanglah minum air rasa air tak? Rasa penghilang dahaga tu rasa ke air ke rasa ke Allah? Ikhlas jawab. Jangan munafik tu. Tipu nama orang kan? Duk berasa ke air ke duk berasa ke Allah? Berasa ke air belum beriman. Kasar sikit ayat tu. Itu baru kenal hukum adat, baru proses kenal. Kalau tak minum air, duk berasa ke air, jatuh hati ke air, duk cari air, bergantung hati ke air, itu macam orang kafir punya itikad sama. Orang kafir pun macam tu. Lapar, orang kafir cari apa? Lapar, orang kafir cari apa? Kita kalau lapar cari apa? Orang lapar, orang kafir makan kenyang tak? Kita pun makan kenyang tak? Orang kafir dia seronok lah dapat makan. Orang kita, orang Islam pun seronok lah dapat makan. Sama je orang kafir. Soal, di mana jadi berimannya kita? Tak kenal aku akal. Itu tak ada iman namanya. Itu belum arif dengan Allah Ta'ala, belum faham disiplin ilmu tauhid, belum faham la ilaha illallah, belum faham inna ilahakum la wahid, belum faham makhluk ni lah asar daripada perbuatan Allah Ta'ala. Bahkan duk faham makhluk adalah asar makhluk. Ni kacau ni. Pasal apa nampak sihat je? Makan kuat, makan tidur lah ni, PKP contoh kan. Umur apa sekarang? 80 kan? Nampak macam 40 makan ulaman. Oh, dia situ, dia jatuh hati situ. Tak beri jatuh hati ke Allah yang bagi sihat itu, alhamdulillah. Payah dalam duk sebut pun hati tak jatuh lagi ke Allah Ta'ala. Boleh faham saya cakap apa? Asal saya nak buat apa? Inilah yang ulama kita ajar di awal kitab tu. Wajib kita kenal hukum akal, wajib mustahil harus. Yang bila sebut wajib mustahil harus ni ialah hukum akal, dan kena faham ada wajib mustahil harus yang hukum adat. Ada makan kenyang, itu hukum adat. Minum air hilang dahaga, hukum adat, bukan hukum akal. Hukum akal, minum air mesti ada penghilang dahaga, tapi penghilang dahaga bukan air. Yang menghilangkan dahaga Allah. Tu hukum akal. Tu burhan, itulah burhan. Adapun dahaga minum air hilang dahaga, itu bukan burhan, itu hukum adat, itu hukum adi, itu irtibatul adi. Burhan ni dia hukum akal yang tak boleh dapat disanggah, yang memang keputusan ni memang jitu. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga kita susun nanti, dia akan dapat menatijahkan satu keputusan yang tak ada siapa boleh sanggah keputusan dia, disebabkan terlalu jitu ayat pertama, ayat kedua. Hubung kait pertama kedua tu menghasilkan satu natijah. Natijah tu satu yang sangat berharga dan mahal, pasal dia adalah hukum akal. Dan hukum akal tu pula dengan ulama pimpin kita belajar burhan ini, mengajar kita macam mana nak tauhid dengan Allah Ta'ala, macam mana supaya arif kepada Allah Ta'ala, macam mana boleh Allah sentiasa dirujuk, Allah sentiasa diingat, Allah sentiasa apa-apa kita buat mustahil Allah Ta'ala boleh dilupa. Bahasa dia macam tu. Mereka dapat tauhid sampai macam tu tuan. Kita belum lagi. Kita ni baru duk belajar, macam mana nak ingat Allah Ta'ala, susahnya. Demo macam mana? Mereka ni terlalu ingat Allah Ta'ala sampai
Macam mana boleh lupa ke Allah Ta'ala sedangkan kita pun datang daripada Allah Ta'ala? Dan beza tengok apa saya cakap tu. Itu pun saya cakap je, saya pun belum capai tahap tu. Tapi saya belajar tutup guru ajar macam mana nak capai tahap tu. Cuma bukan senang lah nak capai tahap tu. Berapa banyak latihan yang perlu kita buat. Istiqamah, kena jaga bermacam-macam perkara untuk supaya tak tertutup pandangan mata hati kita mengenal Allah Ta'ala yang Maha Esa. Kalau kita gagal menjaga apa sepatutnya kena jaga, dia akan menggelapkan hati. Walaupun sepatutnya Allah Ta'ala tak sepatutnya dilupa, dia akan sampai satu tahap kalau kita lalai dosa, maksiat, lalai sampai Allah Ta'ala tak akan ada sedikit pun dalam hati. Alhamdulillah. Jadi kita nak belajar burhan ni, belajar apa? Belajar mengenal pasti, membezakan antara hukum akal dengan hukum adat. Pasal hukum akal ni bukan semua orang boleh kenal. Dia mesti dengan pelajaran betul-betul yang disebut oleh para ulama. Pula tu kalau kenal pun dia akan kalah hukum akal ni, pasal mendang kepada hukum adat. Cuma hukum akal ni kalau tak ketang belajar, jangan duk sembang banyak. Dia bodoh, dengar dulu, jangan tunjuk pandai. Ada orang kata ngakal, senanglah hukum, kau sembang banyak, kau nak beza hukum akal dengan adat pun tak kena. Pasal Allah Ta'ala bagi kaedah kita untuk mengenal Rasul, benarnya Rasul datang daripada Allah Ta'ala, semuanya bagi hukum akal. Kau hukum adat. Contoh hukum akal tak? Saya sebut sekali lalu nak tunjukkan adat dengan hukum akal. Biasa tengok tongkat jadi ular. Kenapa? Adatnya mana ada tongkat, benda tumbuhan jadi haiwan mana ada. Jadi Allah Ta'ala nak buktikan bahawasanya benar ni Nabi Rasul. Apa dia buat? Dia bagi tongkat jadi ular. Nak menunjukkan apa? Yang nak menjadikan tumbuhan tu kepada haiwan ni, adat tak boleh, tapi akal akan membenarkan boleh berlaku. Dan sebenarnya duk proses berlaku harian ni berlaku, cuma dia melalui sabab dan masa. Barulah tumbuhan boleh jadi haiwan. Soal, betul ke tumbuhan boleh jadi haiwan? Penuh ni tak berakai, tak berakai. Ada tumbuhan boleh jadi haiwan. Bulat dalam buah kan, tumbuhan boleh jadi haiwan. Mesti tengok terus directly tumbuhan jadi haiwan, memang tak bisa tengok. Melainkan mujizat macam Nabi Musa. Tapi berapa banyak proses yang berlaku tumbuhan jadi haiwan. Kita pun boleh jadi kita ni, antara faktor yang jadikan kita tumbuhan. Kita jadi daripada apa? Air mani. Air mani main mana? Makanan. Antara benda kita makan apa? Tumbuhan. Betul tak? Tumbuhan jadi haiwan. Tumbuhan jadi manusia. Tumbuhan jadi manusia. Sebut macam tu terbeliak biji mata, tapi bila bagi hurai, betul. Yang tu yang kata ada hukum adat yang menggagalkan kita mengenal Tuhan yang Maha Esa. Pasal hukum adat ni kita dah terbiasa, pula tu berulang kali depan mata, sehingga ada benda yang kita akan memustahilkan dia nanti. Berapa ramai orang tak boleh terima hakikat kita minum ni bukan air yang menghilangkan dahaga, tapi Allah hilangkan dahaga. Berapa ramai orang boleh terima akidah macam tu? Kalau terima pun dalam majlis ilmu kata dia, memanglah Allah yang menghilang dahaga, tapi kena cari air lah juga. Dia tak boleh berbuang akidah ke air, ke Allah Ta'ala tu. Dia jatuh akidah ke air juga. Sedangkan air adalah makhluk. Air bolehkan hilang dahaga. Air ni siapa? Air yang kita siapa lagi berakai? Siapa lagi mahal? Siapa lagi ada value? Kita ke air? Kita yang ada akal pun tak boleh hilangkan dahaga kita, takkan air, benda yang tak menyawa, boleh hilangkan dahaga kita? Tapi proses macam tu. Dengar, saya sebut ni semua adalah burhan. Semua ni adalah burhan Melaka. Burhan apa? Mengajar cara berfikir, jelaskan satu persatu macam mana metodologi berfikir dengan betul, mengenal hukum adat dan hukum akal, supaya dengan itu baru kita yakin la ilaha illallah, yang menghilangkan dahaga aku Allah, yang hidupkan aku Allah. Bukan makanan hidupkan aku, bukan minuman hidupkan aku, bukan oksigen hidupkan aku,
Allah lah yang menghidupkan aku. Allah yang ahyani, Allah yang ahyani ba'dama amatani. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tu ajar apa tu? Tu ajar akidah tu. Tu ajar tauhid lah tu. Tu ajar hukum akal lah tu. Balik ke Allah Ta'ala. Cuma bila akal ni tak kenal betul-betul, tak faham betul-betul bezakan antara Allah dan makhluk, apa kedudukan makhluk, apa kedudukan Allah Ta'ala, tak boleh faham maksud la ilaha illallah. Itu yang perlu diasah, diajar balik bagaimana metodologi berfikir dengan betul supaya kita boleh letakkan ataupun kita boleh reti dan faham macam mana nak memaham burhan itu. Macam mana dengan akal nanti bila dia hurai pun kita nampak, oh ya Allah, sebenarnya Allah ni bukan gaduh kita pergi cari naik bukit, naik gunung. Tak. Pada diri kita renung cukup dah untuk mengenalkan kita dengan Allah Ta'ala. Allah ni yang jadi yang kita. Allah Ta'ala kata wa afala yanzur wa fi anfusikum afala tubsirun falyanzuril insanu ila ta'amih. Allah Ta'ala suruh tengok kat makanan kita, pokok yang kita tanam. Apa lagi Allah Ta'ala sebut? Antum afara'aitum ma tumnun afara'aitum ma tahrusun afara'aitum ma tashrabun afara'aitumul ma'a alladhi afara'aitumul ma tashrabun ma tumnun. Semua Allah Ta'ala suruh perhati, tengok nilai, faham, bagi faham hukum akal dan hukum adat. Tu nak faham burhan tu. Saya belum syarah apa lagi, saya baru nak tunjukkan burhan tu apa dia. Dan betapa besarnya ulama kita dia faham Quran hadis tu. Dia ngajar kat kita macam mana mereka dah faham Quran hadis tu, macam mana mereka dah capai tahap mentauhidkan Allah Ta'ala. Dia nak bawa kita pula mentauhidkan Allah Ta'ala dengan kaifiat yang mereka telah lalui, terima pula pada tutup guru mereka yang mereka pelajari, dan pelajaran itulah diajarkan kita supaya kita tak terkecuali mendapat bimbingan dan taufik hidayat daripada ilahi macam mana yang diajar oleh para nabi. Tentu diajar kitab ni, yang kita baca kitab ni, siapa yang melalui proses macam ni memang akan dapat macam mana yang ulama kita dapat dulu, sambung salah silah dia sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itu yang dia mau belajar pun. Ada orang belagak tak mau belajar kitab macam ni, nak belajar Quran hadis sembang. Tu dia kata sembang. Sedangkan dengan kita belajar macam ni, apa kurangnya? Walaupun dia tak sebut Al-Quran hadis walaupun satu ayat, tapi wallahi apa yang disebut adalah isi dan intipati daripada Al-Quran dan hadis, yang kalau kita dapat faham betul-betul, memang kita akan faham tepat macam mana isi Al-Quran dan hadis. Itu bijak ulama kita ajar. Dia ajar subjek tauhid, fiqh, tasawuf, tapi tepat apa yang ada dalam Quran dan hadis. Zaman sekarang ni ada orang belajar hadis, Quran, tafsir, hadis, sesat jadi Wahabi. Nah, elok saya sebut tu. Apa yang zaman lah ni? Fiqh tak tahu, tauhid tak kerti, tasawuf pun dia kata ayat acak. Boleh pakai. Ulama dulu ajar kita ayat Quran pun ada orang tak kerti baca, tapi kenal Allah Ta'ala, sentiasa mentauhidkan Allah yang Maha Esa. Sentiasa ingat Allah Ta'ala dalam apa benda yang dia buat, hatta dalam seharian yang dia buat kerja. Dalam hati tak pernah Allah Ta'ala dia lupa. Walaupun kadang Quran pun tak pandai baca, panjang pendek pun tak pandai, tapi tauhid sentiasa kepada Allah yang Maha Esa. Apa-apa pun sentiasa pada rujuk pada dia. Kita ni kadang ahli tauhid, sarjana macam-macam, tapi bengap Wahabi sikit lah. Saya tak boleh, Wahabi ni saya barat sikit sebut dia. Satu yang dia ajar, apa burhan, apa kaedah berfikir untuk kita mengenal Allah Ta'ala. Kita tak boleh kenal Allah Ta'ala direct. Allah ada muka, ada Allah tangan, woi, apa fahamnya tu? Itu kaedah kenal Allah Ta'ala. Sesat boleh. Ada bab itu belajar nanti, ada bab saya selalu sekeh lah bab tu pun. Mudah Allah Ta'ala beri taufik hidayah kita untuk jaga supaya jangan salah akidah macam mana buat yang sesat tu. Na'udzubillah. Dan ambil lah jalan ulama salafus soleh, ahli sunnah wal jamaah kita ni, mengajar disiplin, mengenal Allah Ta'ala, mengikut step dia yang betul, jalan dia yang betul. Pasal jalan mengenal Allah Ta'ala adalah melalui makhluk. Saya ajar ni prinsip besar pada dia.
makhluk adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Bahasa mudah ni, makhluk adalah hasil tangan Allah Ta'ala. Jangan jadi wahabi itu. Apa maksud hasil tangan? Hasil mahsul, hasil kerja, hasil perbuatan Allah. Kalau kita tengok kipas ni apa? Panasonic Amerika kan? Kan kita kenal hasil kerja siapa? Panasonic ni siapa? Jepun. Asalnya daripada siapa Panasonic ni? National lagi satu Panasonic Technique tu jadi Panasonic tu. Panasonic lain. Saya nak cerita apa? Kita tengok benda pun kita boleh tahu asal usul dia. Kita boleh kenal ni kerja siapa, kerja tangan siapa. Orangnya, nak sebut macam mana? Kat makhluk kita boleh kenal lah tu. Ni kerja tangan siapa, ni kerja siapa, ni kerja siapa, kerja siapa. Itu istilahnya kenal makhluk dengan makhluk. Baru kenal makhluk, tak kenal pencipta. Siapa khalik makhluk, tak kenal. Burhan nak mengajar kita supaya kenal khalik makhluk. Jadi supaya kita bukan berhukum dengan hukum adat, tapi berhukum dengan hukum akal. Kalau kita, kalau tengok adik kita, siapa jadi tua ni, siapa? Umur banyak dah. Tahu kita. Siapa jadi tua? Mana ada boleh jadi tua? Allah yang menyebabkan jadi tua. Zaman ni adat yang menggelapkan kita daripada boleh memandang siapa Allah Ta'ala. Ya Allah lah yang mengubah kita, bukan makhluk ubah kita, bukan masa mengubah kita. Satu orang ahli tauhid ni, dia hati dia dengan Allah Ta'ala sentiasa. Boleh jadi makhluk yang memang betul-betul makhluk berhubung sungguh dengan khalik makhluk. Kalau kita tak belajar tauhid, walaupun duk sujud pada Allah Ta'ala, hati tak ada hubungan dengan khalik makhluk. Na'udzubillah. Yang tu yang kita banyak kena renung ni. Betul, kalau kata orang betul lah, betul lah. Kalau itu betul, macam mana kau nak keluar daripada kemelut itu? Tak ada lain kaedah dia, mesti faham hak ni. Apa dia? Mesti faham kaedah burhan. Okey, tengok dia sebut. Adapun burhan, ada Allah Ta'ala, baru nak faham ada je. Apa dia? Fahudusul alam, iaitulah baharu alam. Saya pernah sebut istilah baharu itu. Apa baharu ni? Baharu ni satu istilah ulama pakai terjemah, ambil bahasa Arab hudus tu dengan mana? Sesuatu yang asal tak ada kemudian diadakan, itu baharu. Semua makhluk adalah baharu. Itu dalil Allah ada. Kita tengok pokok ni, dulu bukan ada pokok. Masjid ni bukan ada masjid dulu. Kita dulu bukan ada kita dulu. Tengok macam tu, tengok macam tu. Betul boleh ada macam mana? Itulah dalil Allah Ta'ala ada. Jadi ada Allah Ta'ala, la ilaha illallah, la mawjud illallah. Tak ada yang ada ni melainkan Allah. Macam apa? Aku ni pun boleh ada pasal Allah yang mengadakan aku. Allah lah sebenarnya wajib ada, aku harus ada. Tauhid tu, tauhid tu. Istilah arif tu ilmu arifin billah tu. La ilaha illallah, antara makna dia la mawjuda illallah, tiada yang ada melainkan Allah. Apa maksudnya? Aku ni, aku pun tak ada, yang ada Allah. Apa maksudnya aku pun tak ada melainkan Allah? Aku ni pun boleh ada ni, Allah yang bagi ada. Allah memang ada, wajib ada, sedia ada. Memang dia mesti ada. Pasal aku ni kena ada. Dia yang mengadakan aku. Aku tak boleh mengadakan apa-apa. Aku pun bukan mengadakan diri aku. Aku tak boleh mengadakan apa-apa. Setitis air pun aku tak boleh mengadakan. Semua ni Allah yang ada kan. Jadi aku ni mendalilkan adanya Allah Ta'ala. Tu hudus alam. Itulah hudus alam. Kita tu apa yang hudus alam, paudusul alam, paudusul alam. Apa dia hudus alam? Bahasa terjemah baharu, ambil CP apa dia? Semua makhluk adalah baharu. Walaupun dah umur berjuta-juta tahun. Baharu bukan dengan mana lama, bukan. Baharu dengan mana asal tiada, Allah yang ada. Sesuatu yang berasal daripada tiada, itu nama dia baharu. Siapa baharu? Makhluk. Semua makhluk adalah baharu. Alhamdulillah. Yang tu dah faham pun, dah faham tauhid? Belum. Tauhid ni sampai nampak dengan mata hati, terang lagi bersuluh. Allah yang ada aku. Alhamdulillah.
Allah bagi hidup aku, alhamdulillah. Allah bagi melihat aku, alhamdulillah. Allah bagi mendengar aku, alhamdulillah. Allah bagi iman aku, alhamdulillah. Allah sedarkan aku kat dia, alhamdulillah. Baru jadi ahli tauhid. Kalau tidak macam mana? Setidaknya macam ni, mak bapak aku lahirkan aku, itu pun kita tak ingat. Sikit saya sebut gitu. Boleh faham? Ingat tak mak bapak kita yang lahirkan kita? Kita pun bukan sedar masa mak bapak kita lahirkan kita. Kalau kita beranak-beranak tu, oh nasib baiklah mak bapak aku lahirkan aku. Memang betul pun saya cakap ni, betul ke mak bapak kita yang lahirkan kita dia? Soal, sejauh mana kita jatuh hati kat mak ayah kita yang melahirkan kita? Kecil sangat nilai tak? Kadang-kadang ingat bini kuat lagi daripada ingat mak bapak. Betul tak? Kalau yang ada bini ya. Betul ke saya cakap? Kadang-kadang ingat majikan lagi yang bagi duit kat kita pasal dia bagi duit. Mak bapak kita lupa. Kalau mak bapak boleh lupa, soal boleh lupa tak Tuhan? Berapa ramai orang tak semayang pasal dia rasa ada makhluk lain yang lagi berjasa dan perlu dia kejar untuk diperolehi pada diri dia, berbanding dengan untuk diperolehi iman dia dengan Allah Ta'ala. Satu dia boleh tinggal mengaji, dia tinggal semayang, dia tinggal zikir, dia semayang tawat, dia tinggal pasal apa? Pasal salah dah, sewit lah cara hidup dia. Dia tak faham lah apa maksud hidup dia, untuk kenal Allah Ta'ala, untuk tauhid dengan Allah Ta'ala, untuk zikir dengan Allah Ta'ala. Dia faham zikir pun bukan tasbih je, bukan jatuh. Hidup ni ingat Allah Ta'ala ni maksudnya iman dengan Allah Ta'ala. Hati ni sentiasa sedar ke Allah Ta'ala, sentiasa apa dia sebut kita ada full precaution dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah, Allah yang menjadikan aku, Allah yang ada aku, alhamdulillah. Allah yang bagi siang, ni dah petang dah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Tengok matahari, Allah jadikan cahaya untuk aku, dia jadikan matahari ni untuk aku. Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Ngaji tauhid ni sampai tak ada apa yang kita lihat, yang kita sedar, yang kita lalu, melainkan Allah lah yang akan dirojok baru jadi ahli tauhid. Apa dalil dia? Fahudusul alam. Satu dia ajar burhan tu besar tu. Macam mana pun kita nak dapat dalam masa yang terlalu singkat ke situ, ada yang Allah Ta'ala boleh beri, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita tu. Tapi atas proses adat, dia perlu melalui berbagai-bagai proses. Antaranya ilmu, antaranya faham. Betul dah ilmu, dah faham apa? Kena mujahadah. Iman tak dapat dijual beli, iman tak dapat di tepi pantai, iman tak diwarisi. Iman macam mana? Dia mutiara. Tahu mana? Macam mana mutiara tu? Dia kena usaha. Kadang-kadang memang iman tak dibeli, tak dijual di tepi pantai, iman tak diwarisi. Itu macam mana nak dapat iman? Kena cari sabab dapat iman. Yang ni ada saya sebut pagi tadi. Harus Allah Ta'ala ada buat makhluk, tapi di atas peraturan Allah Ta'ala buat, untuk kita nak dapat sesuatu, kita kena cari sabab. Allah dia boleh bagi manusia sesat, dia boleh bagi manusia dapat petunjuk. Tu kita macam mana? Nisbah Allah hak dia, kat kita macam mana? Berhak atas kita, wajib atas kita untuk cari sabab hidayat, sabab rahmat. Jadi atas sebut kata ke Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala dia iman itu tak boleh dijual beli. Itu macam mana dapat? Wajib cari jalan macam mana dapat iman. Apa jalan cari dapat iman? Kenal Allah Ta'ala, faham Allah Ta'ala, dapatkan burhan Allah Ta'ala, dalil macam mana akal ni boleh rojok ke Allah Ta'ala. Yang kenal makhluk letakkan martabat makhluk, Allah letakkan martabat Allah. Jadi nak sebut kata wujud Allah Ta'ala ni, burhan dia adalah baharu alam. Pasal apa? Nak mengenalkan kita alam apa, Allah Ta'ala apa. Allah CP yang kita dah belajar, wujud. Allah kidam, Allah baqa. Itu dia ajar kita tu dulu, baru dia ajar orang kan. Kita asal Adam, kita ada kudus. Duk ada ni, ada fana. Ni makhluk. Tak ada makhluk yang makhluk wujud, kidam, baqa.
tak ada. Makhluk ni semua Adam, hudus, fana. Antara makhluk tu kita, itulah hudus alam. Boleh? Faham saya cakap apa? Satu kalau ikut mengaji hak tu pada anak, selagi tak dapat hak tu tak payah tambah ilmu. Oh. Kalau ikut disiplin macam tu, selagi tak boleh faham aku ni hudus, aku ni baharu, buat apa? Zikir banyak-banyak. La ilaha illallah. Apa dia la ilaha illallah? Tiada maujud illallah. Adil dengan itu dulu. Adil apa? Wujud Allah Ta'ala. Isbatkan wujud Allah Ta'ala dulu. Tak mana isbatkan wujud dia? Allah memang ada. Allah wajib ada. Aku harus ada. Tengok pokok kelapa sawit. Ada kelapa sawit ni. Allah, aku lupa. Allah yang bagi ada pokok kelapa sawit. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. Aku lupa ke dia. Aku nak nampak pokok kelapa sawit. Aku tak nampak dia yang hidupkan kelapa sawit ni. La ilaha illallah. Bengap kita nampak? Bengap tak mana? Kita tertutup untuk hadir hati ke Allah Ta'ala dengan melihat selain pada Allah Ta'ala. Satu ulama ajar kita, bila yang ni pelajaran besar yang kata makhluk adalah natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala, hadirkan hati. Apa dia? Tak ada makhluk ni, hatta aku sendiri, melainkan aku ni adalah natijah daripada perbuatan Allah. Allah yang hidupkan aku, Allah yang adakan aku, Allah bagi melihat aku, Allah bagi mendengar aku, Allah bagi pendengaran ke aku, Allah bagi panca indera ke aku, Allah bagi satu benda ke aku, dilahirkan aku melalui mak ayah aku, Allah yang bagi jadi mak ayah aku. Mak ayah kita pun bukan buat kita, dia sebab untuk ada kita, yang bagi ada kita Allah. Tapi oleh kerana lahir kita melalui mak ayah kita, ada tanggungjawab kita dengan mak ayah kita. Ada pula orang besar dengan kita, mak menakan ke, pak menakan ke, mak betul ke, bapak betul ke, mak angkat ke, mak susu ke, bapak susu ke, betul, majikan ke, suami ke, adik-beradik ke. Ada hubungan dengan makhluk yang kita kena jaga. Pasal ni sabab musabab yang menyebabkan meneruskan keberadaan kita atas muka bumi ni. Ada istilah hukukillah, hukukin nas, hukukil ibad yang kita kena tunai. Mak bapak tanggungjawab mak bapak, suami, isteri, adik-beradik, semua ni ada tanggungjawab dia. Tapi jangan lupa dengan hukukillah. Pasal hak tu besar sekali. Besar sekali pun tak boleh pula menepikan hukukul ibad. Pasal makhluk ni keliling kita. Kita pun makhluk, keliling kita pun makhluk. Tapi hati tak boleh lupa dengan pencipta makhluk. Allah tak boleh lupa. Macam mana nak hidup macam tu? Macam mana nak hidup dengan jadi ahli tauhid macam ni? Supaya hati ni sentiasa dengan Allah Ta'ala, tapi jasad kita ni berhubung dengan makhluk. Semua takluk dengan makhluk kita beri. Badan perlu makan, minum, perlu rehat, perlu tidur. Tapi jangan hati pun tidur. Hati tak boleh tidur. Hati kena sentiasa sedar ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala. Kalau hati pun tidur, jasad pun tidur, bahkan jasad tak tidur, hati tidur, oh kacau. Kaedah kita biar hati tak tidur, walaupun jasad tidur, hati tak tidur. Macam mana nak dapat macam tu? Perlu latihan. Bukan boleh main jampi doa je sembuh. Boleh dapat begitu. Ada kata ustaz tolong doa saya, bagi saya senang sikit. Saya pun bukan senang weh, saya pun susah, saya pun mujahadah agak weh. Saya pun kena mujahadah lagi. Bukan saya macam ni, saya dah mengajar, saya dah lepas proses mujahadah. Lagi kena mengajar, lagi kena capai apa sepatutnya kena capai, lagi besar mujahadah yang kita kena buat. Dan mujahadah tu jalan dia apa? Zikir. Memang zikir antaranya. Hujung kitab nanti kita jumpa, dia habis cerita burhan semua. Last sekali dia kata apa? Wa yang bagi lil aqil ay yuksiru min zikriha mustahdiran limah tawas alaihi minal ajaibi wal asrari, apa macam tu disebut belakang. Apa dia? Orang yang ada akal, orang nak jadi arif dengan Allah Ta'ala, tak dapat tidak, kata dia perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Takkan nak tunggu hujung kitab baru nak zikir. Hujung awal-awal dah sebut dah sebab zikir ni. Jadi cari jalan lah zikir. Ramadan pun tak lama dah ni. Boleh jadi masa tu untuk jadi habuan kita untuk banyakkan zikir. Sekarang pun boleh zikir dah, tapi pasal apa? Nanti di zikir makan, zikir minum, zikir ni. Ramadan tak ada zikir makan minum. Tukar zikir itu pada fikir, pada siapa yang bagi makan dan minum, siapa yang bagi kekuatan kat kita, yang walaupun kita puasa nanti masih lagi boleh hidup, walaupun tak makan hidup lagi, selalu tak makan teratur berlepar lah.
menggeletar lah, contoh lah. Tapi bila puasa walaupun tak makan, sihat lagi, yakinlah Allah yang bagi kita sihat, bukan makanan bagi kita sihat. La ilaha illallah, rujuklah ke Allah Ta'ala. Itu latihan tubuh kita ajar bulan puasa. Tapi kita puasa tak dapat latihan betul-betul untuk guru, macam mana? Puasa yang tak menatijahkan apa hasil mahsul puasa, la'alakum tattaqun, tak jadi orang takwa. Pasal kita tak lalu proses, macam mana proses untuk jadi orang takwa. InsyaAllah kita bulan puasa ni banyak umur, kita duduk sini, kita akan lalu dengan sistem macam tu, insyaAllah. Saya takat umur yang ada ni, kekuatan yang Allah Ta'ala beri, peluang punya ada, panggil pula main duduk sini, kita manfaatkan sungguh-sungguh, insyaAllah. Ini pun selalu tak sebut kan, kita bulan puasa pun ada orang dah bagi sumbangan dah untuk bulan puasa, alhamdulillah. Cuma berapa yang ada tu kita pun tak tahu nak jangka berapa orang nak datang. Tapi persediaan tu itulah, kalau ada nak bagi sumbangan tu, pasal duk ada tu, kita duk bejek, kalau katalah ada 50 orang 60 orang untuk kita duduk sini, berkampung di sini bulan puasa, Allahumma salli ala sayyidina, makan minum tu boh lah kan, seorang RM3 sehari kan. Kalau 150 sekali makan RM3, kalau sehari boh lah dengan sahur apa more boh pi lah gitu lah, RM6 di 5 kali 6 300, sehari RM300 boh ber angka gitulah kan. Jadi kalau sehari 300, sebulan ada 30 hari, 3 9,000 boh je angka macam tu kan, bejek. Lepas tu 3,000 ni ada orang dah bagi 2,000 ketui bagi, jadi ada 7,000 peluang. Siapa nak infak Ramadan, nak bank in tu boleh, nak bagi khas saya buat. Tapi maklum kan, kalau Ramadan untuk infak Ramadan, untuk Ramadan punya program sikit lah ke sana. Jadi untuk Ramadan tu satu hal, ngaji ni satu hal, yang tu saya dah sebut tu, saya ke sana sikit, sorry. Kalau yang memang nak bagi untuk buat bangunan pondok kita pun ada yang terdiri, modal pun dah boleh agak berapa tu, dah ada 8 pintu baru duk buat tu. Satu pintu tu kalau dengan kira upah apa semua tu 10,000 agak satu pintu. Jadi kalau pondok Kelamin tu dia macam 4 buah tu, jadi satu pondok Kelamin lebih kurang 40,000 agak. Dengan upah apa tu pun, upah tu banyak dia berkhidmat pun kan. Kalau kira betul-betul tu, ada kawan saya memang kontraktor besar, tukir balak lah, saya tengok kata dia, kalau besi pun kurang-kurang, kalau projek kerjaan teratur lah, kalau 8 pintu tu kata dia mau 240,000 kata. Lenggak kepala kan, 240,000. Kalau kayu 4 pintu tu 200,000. Itu kalau buat sendiri. Kalau lalu kok kerajaan ni mau biji tu mau 300,000 dah. Pula kerajaan lain kata dia. Sikit lah saya sebut ni, ini tak ada kerajaan ni, semua tewean aja. Jadi kalau pondok Kelamin tu 40,000. Jadi kalau orang duk tanya ni berapa belanja nak duduk sini, macam mana nak join, selalu saya tak bisa sebut, nak sebut pilih lebih kurang. Kalau memang nak duduk tu pun, kalau untuk Ramadan mungkin tempat kita pun tak ada nak siapkan sepenuhnya. Yang ada pun mungkin lelaki yang memang ada, yang perempuan yang ada lah yang sedia. Yang tak ada tu panjang umur kemudian lah. Kalau ada yang memang nak berkampung sini, kalau nak cepat kena keluar belanja sendiri, model kita boleh bagi, tanah pun insya-Allah ada. Nak upah orang buat tu tak jaya, nanti ambil barang nak upah berapa, bayar ni baru tahu esok. Saya silap pun 60,000. Iya kan, saya sebut dengan bahan besi pun naik, simen naik, kayu naik, semua naik apa nak sebut ni. Kalau nak buat ni, kalau nak tunggu memang pondok ada, nak tumpang isi ni, borang orang isi banyak. Maksudnya permintaan banyak. Tu pun nak masuk, saya kena tengok dulu memang nak mengaji kah, memang saja nak buang masa sini kah, kasar sikit lah. Dan keutamaan kita pelajar, dan khas-khasnya ada kenalan-kenalan yang khasnya budak-budak yang lepas SPM apa, yang mereka pun dia mau duduk peksa lah ni,
Saya pun ada budak-budak pondok yang duk sedia pondok tu, yang lepas PM ni lah yang banyak kata nak mai sini bulan puasa. Wawarkan banyak untuk pelajar macam ni. Pasal yang pelajar lain dia duduk sekolah kan. Jadi pelajar yang dah lepas sekolah ni, lepas peperiksaan ni, budak SPM, budak STAM, STP, memang sangat dianjurkan untuk mai sini, khasnya bulan puasa ni, untuk pelajaran seterusnya nanti, insya-Allah. Dan kalau boleh tambah memang pelajar saya yang saya duk panggil ni dalam 15 Syakban ni, sebelum puasa dah ada sini ya, untuk membiasakan dengan kawasan supaya duduk sini dah boleh meneruskan hari pertama Ramadan tu dengan penuh cabaran, insya-Allah. Supaya nak biasa. Tak biasa ni teramai sini pun 3-4 hari baru nak biasa sini. Itulah lebih kurang. Itu sikit saya dah sebut elan tu. Alang-alang saya sebut sekali, selalu tak bisa sebut. Ni sebut biar tu. Cuma nak jamin siap cepat apa tu, kita pun bukan robot, boleh kilang satu cok kelepok bubuh bangunan seketul kan gitu kan. Ada ilmu panggil Aladin ngawi buat rumah seketul, berapa pong jadi itu. Senang itu, susun gitulah, macam beli rumah letak itu kan. Gambar boleh lah lukis. Nak buat tu makan masa ya. Jadi yang tu sikit elan ke sana. Ni kita nak belajar ni, yang tu sikit proses Ramadan. Nak belajar apa? Nak faham burhan wujud Allah Ta'ala. Makhluk, jangan lupa sepi tu, makhluk natijah perbuatan Allah Ta'ala. Sepi besar sangat. Makhluk ni hasil daripada perbuatan Allah. Tak ada makhluk boleh jadi sendiri, melainkan Allah yang bagi jadi. Adanya makhluk mendalilkan adanya dan wujudnya Allah, dan Allah wajibul wujud. Aku ni dia yang bagi wujud. Martabat Allah tu wajib wujud, aku harus wujud. Allah wajibul wujud, aku jaizul wujud. Allah kidam wujud, aku hudusul wujud, aku baharu. Allah baqi, al-baqi wujud, kekal wujud dia, aku ni fana wujud, wujud yang fana. Allah yang dia qaim bi nafsi, berdiri sendiri. Kita ni qaim billah, kita ni berdiri dengan Allah Ta'ala. Maksudnya kita hanya boleh ada dengan Allah yang beri kita. Makhluk sabab ni tenggelam dengan dia Asad. Kalau dah faham ni, insya-Allah makan pun ingat Allah. Siapa? Allah bagi hidup aku bukan makanan, tapi tak dapat tidak nak hidup kena makan. Bila makan tu hadirkan hati Allah yang bagi rezeki kat aku, Allah bagi sihat aku. Tu pun makan lajak lagi, mengantuk pula. Allah, ya Allah, aku lajak dah makan ni, ampunkanlah aku. Makan banyak habis kerja sikit, zikir sikit, pegang kitab sekejap lena. Pegang tasbih tidak. Hati tak pergi ke Allah Taala, banyak pergi ke makhluk, cita-cita hari-hari makhluk. Astagfirullahalazim, ya Allah ampunkanlah aku banyak lupa, aku banyak lalai denganmu. Nak baca Quran pun malah, baca zikir pun malah. Banyak kita kena muhasabah diri. Itulah nak berbetul diri. Nak berbetul diri, betulkan balik kita punya sistem perjalanan kita untuk menzahirkan keabdian dan keberhasilan kita pada Allah Taala. Tak dapat tidak, nanti yang kena ada zikir, ada selawat, ada ilmu-ilmu yang nak pergi ke arah sana. Kita duk belajar ni ilmu apa? Ilmu burhan, ilmu supaya mencerahkan akal fikiran, supaya boleh mengenal Tuhan yang dia wajibul wujud, kita jaizul wujud. Itu je, saya kejap itu je. Saya bukan cerita banyak-banyak lagi kan. Kita apa? Saya baru hurai dari sudut burhan apa tadi, beza dengan dalil sekali lalu itu. Fokus kita pada burhan. Nak burhan ke mana? Makhluk adalah natijah perbuatan Allah Ta'ala. Bukti memang Allah wujud ni apa dah? Baharu alam. Antara alam tu kita, aku ni baharu apa dah? Aku tak boleh ada ni, melainkan Allah yang ada dengan aku. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Apa maksudnya? Allah wajib wujud. Aku ni dia yang wujudkan. Aku ni jaizul wujud, aku mungkinul wujud. Aku ni apa? Kidamul wujud. Aku ni fana wujud. Aku ni qaim billah. Aku ni makhluk banyak, Allah wahid. Semua bergantung dengan Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la wahid, la wahdaniyah illallah. Tu cara faham sekali lalu la ilaha illallah. Situ dulu belajar petang ni, belajar ambil faham sekali lalu burhan, sekali lalu dalil, panjang tu dalil tu, burhan, dan
proses nak burhan ni satu je sipir besar dia. Semua makhluk natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala. Makhluk ni adalah asarullah. Makhluk ni hasil kerja Allah Ta'ala. Makhluk ni natijah daripada perbuatan Allah Ta'ala ke kita. Tak ada makhluk yang boleh berdiri sendiri. Semua makhluk berhajat ke Allah Ta'ala. Untuk apa yang nak dipikir? Tengok je aku ni Allah Ta'ala yang wujudkan. Allah wajib wujud, aku harus wujud. Allah wajib wujud, aku harus wujud. Zikir tu ya dulu hari-hari. Situ dulu. Banyak umum jumpa maghrib nanti insya-Allah. Soalan kalau ada sambung kita nanti. Dia kata dia nak bagi huraian tang mana yang kata makhluk ni dia baharu, alam ni baharu, Allah dia yang wajib wujud, kita ni mungkin wujud, bukan wajib wujud. Apa huraian dia? Nanti dia bagi burhan. Tapi apa, macam mana boleh bawa burhan tu saya dah sebut. Faham je tu insya-Allah. Ni sebenarnya faham isi Al-Quran dah ni. Soal mana? Tidak dipanggil burhan melainkan kerana ada susun ayat. Ya. Tak dipanggil burhan melainkan dia sekurang-kurangnya masih ada dua rangkai kata ayat disusun dengan kaedah tertentu untuk menghasilkan natijah. Tak dipanggil burhan melainkan masih sekurang-kurangnya ada dua rangkai kata ayat yang disusun dengan kaedah tertentu untuk menghasilkan satu natijah. Disusun dengan kaedah-kaedah yang tertentu untuk menghasilkan natijah daripada susunan rangkai kata ayat tersebut. Misalnya alam ni baharu, setiap yang baharu mesti ada yang membaharukan. Alam ni mesti ada yang membaharukan. Tu burhan tu. Alam ni berubah, setiap yang berubah mesti ada yang mengubah. Alam ni mesti ada yang mengubahkan. Makhluk kena jadi, makhluk tak boleh mengubah, makhluk tak boleh mengubah, makhluk adalah yang diubah. Semua cara susun dia dalam bentuk itu. Sekurang-kurang ada ayat pertama, ayat kedua. Daripada ayat pertama dan kedua tu akan susunkan natijah. Itu khas atas nama burhan ni, burhan tauhid macam ni. Sekali lalu kalau saya tunjuk burhan, kalau bab tauhid ni kita tak bisa belajar kerana jadi susah. Saya buat misal. Arak ni haram. Siapa arak? Haram. Arak ni memabukkan. Setiap yang memabukkan haram. Arak ni haram. Tu burhan lah tu. Tu burhan lah tu. Tu cuma burhan tu dari sudut fiqh. Vaksin ni ada orang kena vaksin dapat penyakit. Ada orang tak vaksin pun sembuh penyakit. Maksud vaksin bukan wajib. Bahkan vaksin harus. Bahkan ada tempat vaksin jadi mudarat. Saya cerita. Burhan lah tu. Burhan lah tu. Kalau siapa tak dapat vaksin mapuh, maka wajib vaksin. Pasal siapa tak dapat vaksin mati, maka ambil vaksin dengan hidup. Maka dengan ambil vaksin tu jadi hidup, maka wajib ambil vaksin. Boleh faham? Tapi berapa banyak orang duk positif tapi tak ambil vaksin, duk hidup pun, maka bukan wajib ambil vaksin. Bahkan ambil vaksin ni dia masalah macam-macam, maka harus vaksin. Bahkan ada yang kebanyakan, ada makhluk yang haram ambil vaksin pasal dengan vaksin tu jadi mudarat. Boleh faham? Saya ajar burhan lah tu. Burhan lah tu. Boleh faham? Saya sebut apa? Yang tutup guru kita, ulama kita sebut lepas tu orang tak boleh lawan. Dia cakap betul. Dia cakap betul. Orang kata suci tak suci, masalah suci ke masalah apa? Suci satu hal wajib ke? Kata dia untuk mencegah ke kebuh penyakit dalam badan. Nanti urai baik. Nanti saya tak berhenti, okey? Okey, jadi asal nak sebut tak dipanggil burhan melainkan sekurang-kurangnya ada dua rangkai kata ayat yang disusun dengan tertentu untuk menghasilkan satu natijah. Bahasa mudah untuk faham ni, arak haram, arak memabukkan, setiap yang memabukkan haram, natijah dia arak haram. Boleh. Daun ketum pun, kalau daun ketum memabukkan, setiap memabukkan haram, daun ketum haram. Kalau daun ketum tu tak memabukkan, daun ketum tak memabukkan, setiap tak memabukkan harus, maka daun ketum harus. Itu kalau daun ketum ni yang jadi haram mabuk ni apa? Bila dia rebus pula tu makan dengan kelebihan tertentu. Dia panjang lah nak urai tu. Satu tapi ambil disiplin elok-elok lah. Nak faham macam mana? Nanti yang kita tak pandai yang tu yang kena tengok macam mana nak pergi pandai, macam mana ulama kita ajar macam mana untuk pandai untuk menggunakan
kau payah berfikir dengan betul, tepat dengan kaedah tauhid dia, tepat dengan kaedah fiqh dia, baru boleh hidup betul dengan syariat. Hati balik pada Allah yang dia adalah pembuat segala hakikat. Sekali lalu dia itulah bahasa dia. Jadi balik pada burhan ni dialah satu kaedah berfikir dengan menggunakan dua rangkaian kata ayat yang disusun dengan cara tertentu untuk menghasilkan natijah. Sepanjang kitab kita nanti bab burhan ni, sama ada bab ketuhanan atau bab kerasulan, menggunakan format itu. Rasul mesti sidik. Kalau dia tak sidik, Allah Ta'ala bagi mukjizat, sedangkan dia palsu, mana mungkin Allah Ta'ala akan menyokong dan memberi bantuan dengan mukjizat kalau Rasul itu palsu. Semua dia akan ajar dengan kaedah rangkaian kata ayat, susunan bentuk burhan macam tu. Ayat pertama, ayat kedua dah hasilkan natijah. Nak dapatkan rangkaian kata tu mesti benarkan. Nak dapat rangkaian kata tu memang disiplin dia hukum akal. Hukum akal. Dan dia adalah ilmu khas dia pergi belajar situ. Dan rangkaian kata tu pula mesti betul. Kalau rangkaian kata tak betul lagi, tak betul lah. Maknanya rangkaian kata tu hasil daripada apa? Natijah hukum akal. Natijah hukum akal. Ayat pertama ni hukum akal dia macam ni. Natijah kedua hukum akal dia macam ni. Baru boleh dapat keputusan yang betul. Tu pun betul lah. Dia tak semutlaknya boleh susun dengan akal. Ada disiplin. Ya. Kita belajar macam ni mudah-mudah, belajarlah disiplin mudah-mudah dulu. Bagi lagi saya sebut kam kif, mesti betul kam kif dia. Mana natijah ni salibah, ni qadiyah salibah, ni qadiyah mujabah, ni qadiyah syartiyah, kaedah mufassilah, ni mutasilah, ni kaedah istisnaiyah. Melepar gitu, apa gitu tak faham. Boleh aja. Saya ngaji tu guru sebut macam budak baru 2 bulan lahir, patutnya minum teh mak dia, tapi bagi makan nasi biryani, mapuh itu sikit perut. Macam tu lah bahasa dah. Okey, burhan. Dia bertanya Ustaz, muslimat tak boleh join ke belum puasa? Nak main sini tu tempat kita lah terbatas. Nak siapkan satu pun blok untuk boleh ada tu, saya tak tahu dan siap tak siap. Geram saya memang nak pergi siap. Kalau saya boleh buat, saya reti buat, saya buat lah. Kita pun tak apa pandai, ada kewajipan pula tu yang ke depan ni terdekat. Saya memang banyak masa kat sini sikit, tengok ada yang boleh kurang-kurangnya satu blok macam tu ya. Kok ada yang nak duduk, tapi dia tu lah nak duduk selesa macam pergi duduk hotel 5 bintang, I'm very sorry lah. Duduk nama apa pondok macam tu lah, pondok. Kalau ada tu, tapi kalau tengok sempat tu, tengok memang tak sempat. Tempat yang ada tu tak mengizinkan untuk boleh ramai, yang tu lah pula kan. Doa lah banyak-banyak. Sabab tu mungkin orang Ta'ala bagi satu sabab yang kita tak sangka-sangka sebab doa tuan-tuan. Itulah, kalau dah memang niat betul-betul tu. Saya nak kaji Tok Guru sebut macam ni, di atas dia bagi hemah. Rasulullah lahir kat Mekah, dapat wahyu kat Mekah, punya lama dia kat Mekah. Ahli Madinah ni punya nak Rasulullah, tapi Rasulullah ada kat Mekah. Hasil doa mereka, Allah Ta'ala takdirkan berlaku peristiwa bermacam-macam sehingga Allah Ta'ala perintahkan supaya Rasulullah pindah ke Madinah. Atau protes sebab apa? Allah perintah memanglah. Kita kan bicara hak tu. Apa dia antara sebab dia? Doa daripada ahli Madinah. Satu, Allah Ta'ala takdir yang berlaku, orang kafir nak bunuh Rasulullah, Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah hijrah. Jadi doa lah banyak-banyak. Apa nak jadi mana saya tahu. Saya apa bukan penentu. Saya tolong urus. Tolong urus saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan tu. Tak ke mana kalau kita betul-betul nak ke Allah Ta'ala, dia akan mudahkan kepada jalan-jalan yang untuk bawa kepada dia. Macam itulah. Ini supaya jangan putus harapan. Pasal kadang masa dan keadaan tak mengizinkan, tak mustahil untuk Allah Ta'ala beri satu benda yang menakjubkan, dan benda tu pula menggembirakan. Wallahu a'lam. Apa dia? Sama-sama lah doa. Saya punya doa satu, tuan-tuan punya doa satu. Nak makbul, wajib intiqad. Dia berkenan, dia tak pernah hampakan doa kita.
Cuma dia nak bagi cepat-cepat, lambat, lalu kod siapa, kod mana, dia tetap akan bagi rahmat dia kat kita. Banyaklah zikir, banyak tauhid dia, mohonlah pada dia. Itulah saya pun memang duk mohon tak berhenti. Memang hajat besar di hati, tapi dia yang menentu kita menerima dan mentauhidkan dia setiap hari. Itu ialah. Wallahu a'lam. Burhan ni termasuk zikir. Burhan termasuk dalam zikir. Ya, best ayat tu. Ya. Pasal antara zikir ni fikir. Antara fikir tu mentauhidkan Allah Ta'ala, ya Allah yang jadikan aku. Itu adalah termasuk zikir. Bahkan ada ulama kata burhan ni termasuk bukan saja zikir, bahkan dia ialah khairul azkar, sebaik-baik zikir. Pasal ada isyarat ulama, ada hadis Nabi pun rasanya sebut macam tu. Dia kata tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin atau kama qala. Berfikir selama sedetik aja lebih baik daripada beribadat setahun. Jadi ibadat tu bagus dah, zikir pun ibadat lah. Sembahyang pun ibadat, tapi berfikir lebih baik pada setahun ibadat tanpa berfikir. Jadi berfikir adalah sebahagian pada zikir, bahkan dia seabdul-abdul zikir. Satu kena zikir dan fikir. Best soalan tu. Jadi maksudnya kebolehan kita untuk boleh fikir, makhluk ni baharu, Allah ni wajib ada, aku harus ada, Allah yang mengadakan aku, itu adalah zikir. Ya, betul, best ayat tu. Itu adalah zikir. Antara zikir tu adalah boleh berfikir mengenal Allah Ta'ala, yang kita ni fakir. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir kulla mana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala asali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala asali makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسد المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك